الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, Allah SWT telah mensyariatkan kepada kita puasa. Maka puasa itu sebagaimana yang telah dimaklumi bagi ahli sufi, mereka menetapkan bahawasanya puasa itu salah satu daripada mujahadatun nafsi, untuk menjadikan nafsu itu sebagai kuda tambatan. Mereka mentashbihkan nafsu itu umpama kuda yang liar. Maka kuda yang liar itu perlu dikekang. Apakah alat kekangannya? Maka alat kekangannya tidak lain dan tidak bukan ialah puasa. Ini terbukti kerana Rasulullah SAW bersabda, Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda-pemuda yang mampu, yang berkemampuan untuk bernikah, untuk berkahwin, maka hendaklah dia kahwin, hendaklah dia nikah. Fa innahu aghaddu lil basar. Sesungguhnya dengan menikah itu, dengan berkahwin itu akan menundukkan pandangannya. Wa ahsanu lil farj, dan juga akan menjaga kemaluannya. Tetapi Rasulullah SAW menyatakan, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum. Barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, tak mampu, tidak ada kemampuan lagi, maka Rasulullah SAW mengatakan fa alaihi bis-shaum, maka mestilah dia itu berpuasa. Fa innahu lahu, sesungguhnya puasa itu wija'un, ialah kekangan. Maka nafsu ini ialah dia memberontak. Nafsu ni dia nak main, nak buat macam-macam. Dia nak makan berlebih-lebihan dan sebagainya. Maka dengan disebabkan nafsu itu terbiar selama 11 bulan, maka Allah SWT mensyariatkan puasa hanya sebulan di bulan Ramadan. Tidak lain dan tidak bukan, tujuannya ialah untuk mengekang nafsu tersebut. Dengan dikekangnya nafsu tersebut, maka terhasillah apa yang dinyatakan oleh Allah SWT dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, iaitu la'allakum tattaqun. Sekiranya seseorang itu berpuasa, tetapi puasanya itu ialah puasa yang zahir, maksudnya puasa yang semata-mata puasa, hanya sekadar menahan diri daripada lapar dan dahaga. Perkara ini juga ditegur oleh Rasulullah SAW, kerana ia tidak akan mendapat apa-apa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kam min sa'imin laysa fi siyamihi syai' illa al-ju'. Berapa ramai orang yang berpuasa, tetapi tidak ada baginya puasa itu, tak ada pun baginya kecuali hanya lapar semata-mata. Wa fi riwayatin illal ju' wal 'atash, hanya lapar dan dahaga semata-mata. Sebab itu Imam Al-Ghazali menyebut hal ini di dalam kitabnya Al-Ihya' Ulumuddin. Beliau menyatakan di sana puasa ini terbahagi kepada dua. Yang pertamanya puasa zahir, yang keduanya puasa batin. Maka puasa batin inilah yang menjadikan seorang itu termasuk dalam golongan seorang yang mujahid fin nafs, iaitu dalam berperang memerangi hawa nafsu. Maka cukup eloklah dengan datangnya bulan Ramadan, disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk berpuasa itu tidak lain dan tidak bukan ialah untuk mengekang. Maka kekangan itu sebagaimana kekangan yang ada pada mulut seekor kuda. Kiranya kuda tidak mempunyai kekangan, maka dia tidak akan mengikut hala tuju orang yang menunggangnya. Tetapi apabila kita menggunakan kekangan, kita nak
kuda itu pergi ke kanan, maka dia akan pergi ke kanan. Kuda itu kalau nak pergi ke kiri, maka dia akan pergi ke kiri. Begitu jugalah dengan nafsu yang Allah SWT berikan ke dalam diri kita ini, ialah supaya Allah Ta'ala nak menjadikan nafsu kita itu ditunggang ke arah kebaikan, ke arah yang diredai oleh Allah SWT. Maka rahsianya Allah SWT mensyariatkan puasa kepada kita, tidak lain dan tidak bukan untuk menjadikan kita sebagai hamba yang bertakwa sebenar-benar kepada Allah Subhanahu Wa Taala.